Assalamualaikum, nama saya Farid Azri bin Muhammad Fuad. Nombor metrik ialah 24 DKM 21F 1197. Hari ini kami akan membentangkan tentang tajuk peradaban kontemporari. Pertama ialah pengenalan. Peradaban ialah keadaan serta tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani suatu bangsa atau masyarakat. Manakala kontemporari pula ialah pada masa yang sama, semasa atau semasa, iaitu perkara yang sedang berlaku dalam masa yang sama. Seterusnya ialah membina peradaban kacakan global. Globalisasi bermaksud dunia tanpa sempadan akibat kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi. Kacakan global adalah salah satu daripada globalisasi yang dibawa oleh budaya luar, sama ada barat atau timur. Perkara ini mempunyai kesan dan impak positif dan negatif. Perkembangan kontemporari global dapat memasuki keseluruhan negara tanpa batas melalui perkembangan telekomunikasi dan media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norman Ashmawi bin Nabi. Nombor pendaftaran 24 DKM 21F 1171. Ciri tanah Melayu sebelum pengaruh luar. Aspek yang pertama dari aspek politik. Yang pertama adalah pemerintahan feudal. Pemerintahan yang membolehkan sistem pemerintahan beraja terus wujud dalam masyarakat Melayu. Yang kedua, pemerintahan hierarki bersepadu. Pemerintahan raja terletak pada kuasa raja iaitu pewarisan tahta. Yang ketiga, kuasa dan kepimpinan. Berkaitan dengan politik, undang-undang, tentera, ekonomi dan adat istiadat berpusat di kalangan golongan pemerintahan. Aspek yang kedua iaitu ekonomi. Ekonomi sara diri, kegiatan yang hanya cukup untuk menampung keperluan diri dan hanya keluarga sahaja. Yang kedua, kehidupan yang masih mundur dan tradisional. Sebagai contoh, ekonomi negara-negara kecil terpaksa bergantung pada negara kuasa yang besar. Yang ketiga, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka KKM, kegiatan perdagangan menjadi kegiatan terpenting masyarakat pada masa itu. Sebagai contoh, syarikat multinasional barat dapat menguasai sepenuhnya perdagangan antarabangsa. Syarikat ini juga dapat menguasai penggunaan sumber asli dan pengolahan hasil perindustrian, perkembangan sains dan teknologi. Aspek yang ketiga iaitu pendidikan. Yang pertama, orang Melayu dan Cina mula kuat semangat nasionalisme. India masih mahu kekal bermustautin di Malaya. Kedua, sistem pendidikan dia waktu ini adalah warisan budaya pendidikan zaman pemerintahan Inggeris. Yang ketiga, atas desakan dan kesedaran orang Melayu untuk memperluaskan peluang pendidikan untuk kanak-kanak Melayu. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Akmal Fan bin Muhammad Zahar. Nombor metrik saya adalah 24 DKM 21F191. Hari ini saya akan bercakap tentang peradaban semasa global yang membawa impak positif. Nombor 1 adalah memperkenalkan teknologi baharu, komunikasi dan maklumat. Kesan, peluang yang lebih luas untuk mendapatkan maklumat dan penyebaran ilmu berpengetahuan berkat teknologi baharu. Kedua adalah peranan pelaburan asing. Kesan, dapat mewujudkan pekerjaan dan mengurangkan kemiskinan di sebilangan negara. Nombor 3 adalah penunjukan hak asasi kaum wanita. Kesan, kaum wanita tidak dipandang rendah. Nombor 4 adalah kombinasi yang lembut dan juga murah. Kesan, memudahkan golongan yang tinggal di luar bandar mendapatkan rangkaian komunikasi dengan efektif. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nur Rahman bersama. Notice number is 24 DKN 21 F1098. Okey, peradaban semasa global yang membawa impak negatif. Nombor 1, globalisasi menyebabkan pencemaran budaya. Budaya asing liar dari serata tempat yang tidak dapat ditapis akan diikuti oleh generasi muda sekarang lah, macam generasi Z yang baru remaja sekarang ni. Memang kebanyakan dah banyak mengikut budaya-budaya luar yang diorang dapat ikut melalui aplikasi media sosial. Nombor 2, globalisasi menyebabkan penjajahan ekonomi. Kedudukan ekonomi kita akan diketahui oleh negara-negara yang maju
dan diorang dapat memanipulasi kita punya ekonomi dalam negara. Nombor 3, globalisasi dalam teknologi. Penyalahgunaan teknologi yang memberi ancaman nyawa kepada kehidupan manusia. Contohnya nuklear. Macam kita tahu, nuklear ni memang bahaya untuk kesihatan manusia. Kalau nuklear itu dah tercemar dekat tanah-tanah yang subur, yang manusia duduk, memang tanah tu dah tak dapat nak digunakan lah. Contoh macam kat Jepun ada kawasan yang dah tercemar tu, memang dah tak dapat nak guna dah, nak duduk sebab dah tercemar. And nuklear ni memang bahaya. Okey, hegemoni dan globalisasi barat. Nombor 1, media. Penguasaan dan peranan media berkaitan mengekalkan hegemoni dan globalisasi. Hampir semua media cetak dan elektronik dikuasai oleh negara-negara barat dan Yahudi. Sebagai contohnya TikTok, and dah banyak golongan remaja yang dah terikut dengan dengan adab diorang dan macam-macam lagi yang tak berfaedah. Okay, nombor 2 is sains dan teknologi. Etika Islam adalah hasil pemikiran Muslim terhadap nilai tingkah laku manusia secara zahir dan batinnya. Pemikiran ini melibatkan asas-asas Islam dalam akhlak Islam, iaitu huluk al-Islamiyah, dan disusun menjadi aturan-aturan yang dipatuhi dan membentuk budaya harian seorang Muslim. Okay, nombor 3 is isu sosial. Isu sosial ni kebanyakannya disebabkan oleh masalah keluarga, salah guna kawan, salah pilih rakan sebaya, dan senang terpengaruh oleh rakan sebaya. Okay, contohnya kebutuhan akhlak ini ikut budaya hedonisme, gejala seks bebas, dan memperjuangkan hak kebebasan manusia. Lepas tu daripada segi keluarga, mungkin kemungkinan ibu bapa yang menjual anak demi duit. Contoh macam mungkin diorang terlibat dengan dadah, so diorang terpaksa jual anak diorang untuk dapatkan duit dan beli dadah tersebut lah. Lepas tu kegelisahan jiwa dan kecelaruan akhlak seperti tekan dan gelisah, membunuh diri, dadah dan lain-lain. Pesakit mental juga semakin meningkat. Isu sosial ni juga mungkin boleh sebabkan oleh masalah ekonomi negara yang sedang berundung. Disebabkan itu, ramai masyarakat yang tertekan dengan hasil taraf hidup yang tak dapat ditampung, dan perbelanjaan yang tidak dapat ditampung kerana gaji yang tidak mencukupi. Okey, sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Iman Zubin Azman. Nombor pendaftaran F1110. Kita teruskan dengan hegemoni dan globalisasi. Nombor 4, politik. Kuasa politik dunia dikuasai oleh blok barat seperti Amerika Syarikat, Britain dan Perancis. Mereka menggunakan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) bagi mengekalkan kuasa mereka. Hal ini menjadikan mereka lebih berjaya dan berkuasa menjajah negara-negara yang lemah. Seterusnya, ekonomi. Ekonomi negara-negara kecil ni terpaksa bergantung kepada negara kuasa besar. Ini kerana negara kuasa besar lebih menguasai penggunaan sumber asli serta perkembangan sains dan teknologi. Mereka juga mempunyai modal yang besar dan mempunyai rangkaian ke seluruh dunia. Seterusnya, hak asasi manusia. Perkara ini sudah pun dibincangkan ketika berlakunya Perang Dunia Kedua. Universal Declaration of Human Rights (UHDR) telah membahagikan hak asasi manusia
pada 4 kebebasan utama, iaitu kebebasan daripada hak bersuara, hak kebebasan daripada ketakutan, hak kebebasan daripada kepercayaan, serta hak kebebasan daripada kemahuan. Senarai pelbagai hak asasi manusia daripada hak sibil, politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan. Hak asasi manusia tanpa batasan mula diamalkan dengan mengenepikan hukum agama. Seperti yang kita lihat, negara-negara barat, beberapa negara barat telah mengeluarkan undang-undang perkahwinan sesama sejenis yang sungguh bercanggah dengan agama Islam. Seterusnya, kita pergi dengan cabaran kontemporari peradaban manusia. Okey. Antara faktor utama yang merupakan cabaran kontemporari peradaban manusia ialah kemiskinan, di mana 10% daripada populasi manusia hidup dalam kemiskinan yang melampau. Oleh itu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB telah meletakkan prinsip menamatkan kemiskinan, iaitu Sustainable Development Goal SDG. Di dalam Islam, kemiskinan merupakan fenomena yang diberi keutamaan untuk dibanteras, seperti memberi zakat atau wakaf yang telah disyariahkan untuk membantu keluarga yang susah daripada golongan kemiskinan. Selain wang ringgit, pendidikan juga turut memberi peranan sebagai penyelamat. Kedua, keganasan. Masalah keganasan yang begitu mewabak. Penafian kebebasan asasi seperti kebebasan politik, intelek, fiziologi membuka pintu pada keganasan. Selain itu, tekanan politik juga akan menyemai benih-benih pemberontakan dalam diri masyarakat. Begitu juga tekanan psikologi dan pengalaman traumatik seperti penjajahan yang akan melahirkan individu yang berkecenderungan berlaku ganas terhadap awam. Ketiga, pengabaian hak asasi manusia. Pembincangan hak asasi berakar merujuk kepada konsep kebebasan. Menurut sarjana kontemporari Tariq Ramadan, kebebasan yang paling wajar untuk diberikan perhatian adalah kebebasan fiziologi, iaitu hak untuk makan dan minum. Di dalam Islam, setiap individu dianjurkan untuk memperjuangkan kebebasan diri. Sekiranya kebebasan manusia tidak dipelihara, akan menatijahkan berbagai kemudaratan. Yang keempat adalah perubahan iklim, contohnya pengabaian maksad hifz al-bi'ah, iaitu pemeliharaan alam telah membuka pintu kepada manipulasi alam oleh manusia. Sekaligus akan juga mengakibatkan pencemaran dan kemusnahan alam sekitar. Namun, pencemaran yang dilakukan oleh manusia juga mempercepatkan lagi proses yang memudaratkan ini. Pelepasan gas rumah hijau yang tidak terkawal serta pengamalan industri yang tidak mesra alam menjadi pemangkin kepada krisis ini. Yang kelima adalah teknologi. Teknologi merupakan cabaran terhadap survival manusia sekiranya penerokaan sains itu tidak dibimbing dengan etika dan tata sosial keagamaan. Teknologi juga mampu mengakibatkan mudarat sekiranya tidak dipantau. Dominasi perkakas visual telah merampas masa bersosial dan kecergasan manusia. Sekiranya dibiarkan, kepintaran buatan AI akan mengambil besar alih sebahagian besar pekerjaan manusia. Akhir sekali ialah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama ialah kepentingan peradaban global kepada Malaysia. Ia dapat menggalakkan kesedaran sesuatu dan kejujuran dalam komuniti Malaysia, mencipta hubungan kaum yang positif, mengambil kira strategi untuk mengekalkan kejadian yang tidak diingini. Sebagai contoh, kejadian 13 Mei 1999 dan Kampung Medan. Kesimpulan yang kedua ialah kesimpulan dalam membentuk peradaban kesukaan global di Malaysia. Globalisasi mempunyai banyak isu yang berkaitan dengan ekonomi, budaya, teknologi dan politik dalam membentuk kesan yang baik dan buruk. Perubahan harus difikirkan dan diterima dengan baik bagi memajukan keluarga, agama, bangsa dan negara.
Kebaikan perlu ditingkatkan dan dinikmati oleh semua orang, manakala keburukan perlu diambil kira dan diatasi dengan sebaik mungkin. Dan ini adalah kami punya referen. Sekian, terima kasih.